Bersama saya Adanayan dalam rentasan berita edisi 901 dan antara paparan utama. Kunci pintu depan, pintu belakang, apa cerita? Benarkah ada euthanasia, bentuk baharu? Masa depan Malaysia perlu blanket moratorium. Masih selamatkah tanah lembaga getah Malaysia? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa media online melaporkan terjadi pertengkaran panas antara beberapa menteri berhubung tindakan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI membenarkan kira-kira 95,000 syarikat beroperasi walaupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dikuatkuasakan. Pertelengkahan itu turut dikaitkan dengan hantaran yang dibuat oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Facebook yang berbunyi, "Saya dah tutup pintu depan tapi ... kata Ismail. Catatan itu disertai dengan emoji menangis dan gambar beliau dengan pelitup muka menutup pintu pejabatnya. Kelonggaran diberikan MITI kepada pelbagai sektor untuk beroperasi semasa PKP 3.0 dikecam pelbagai pihak termasuk aktivis politik dan pengamal media. Difahamkan antara industri yang dibenarkan beroperasi ialah sektor perkilangan yang diketahui sebagai antara punca kepada pertambahan kes positif COVID-19. Bagaimanapun, Menteri Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali dalam kenyataannya berkata, MITI bukanlah pihak tunggal yang memberikan kebenaran beroperasi pada sepanjang tempoh sekatan pergerakan penuh. Terdapat 15 kementerian yang menggunakan sistem pengurusan pintar COVID-19 CIMS 3.0 kendalian MITI. Sehingga jam 7.30 pagi 3 Jun 2021, 586,308 dengan 10.2 juta pekerja telah berdaftar dengan CIMS. Daripada jumlah ini, surat kebenaran beroperasi yang telah dicetak melalui CIMS hanya 128,150 yang melibatkan 1.57 juta pekerja di seluruh Malaysia, kata Azmin. Bagaimanapun, sekeping surat kebenaran operasi bagi kilang minuman keras Carlsberg Brewery Malaysia Berhad sepanjang tempoh sekatan pergerakan penuh yang tular mengundang persoalan. Ini kerana surat yang dikeluarkan oleh MITI itu mengesahkan pendaftaran syarikat berkenaan di dalam sistem CIMS 3.0 di bawah sektor makanan dan minuman dengan subsektor air. Justru Naib Ketua Pemuda Amanah Kevin Sean Gomez menuntut penjelasan terperinci daripada Azmin Ali mengenai perkara tersebut kerana Ismail Sabri mengatakan hanya industri makanan dan minuman essential services yang dibenarkan beroperasi. Kini timbul persoalan, adakah produk kilang Carlsberg Brewery produk keperluan asas bagi rakyat Malaysia dan juga Barisan Hadapan menghadapi pandemik COVID-19 yang semakin mengganas, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puat Zarkashi memuat naik satu hantaran di Facebook dengan tajuk "Siapa pegang kunci pintu depan dan belakang?" Beliau mempersoalkan kebenaran kepada 128,150 syarikat melibatkan 1.57 juta pekerja untuk beroperasi dalam tempoh sekatan pergerakan penuh. Itu baru 3 hari. Apa jadi selepas 7 hari? Ada 586,308 syarikat yang memohon. Pasti banyak lagi yang akan lulus. 1.57 juta pekerja itu mesti datang ke kedai runcit, pasaraya, restoran, 7-Eleven dan Dobi. Menakutkan. Ini musibah bila seorang sahaja yang ada kunci pintu belakang. PM8 pegang kunci pintu mana? Persoalan puan itu boleh ditafsirkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak memiliki kuasa penentu selain menemplak pemimpin UMNO yang sekadar menjadi menteri menumpang. Kunci pintu depan dan belakang orang lain yang pegang. Ingat, bila dianggap menumpang, sindirnya. Pengarah Komunikasi Amanah Melaka Jamzuri Ardani dalam hantaran sarkastik di Facebook pula berkata, lepas lockdown masih tinggi 8,209, pecat je lah Jemin tu. Dia yang buka pintu belakang.
Beliau berkata anaknya yang bekerja kilang terpaksa merentas negeri ke Negeri Sembilan mengikut arahan bosnya. Dalam rumah saya sekarang ada 6 nyawa. Ada cermin kisah. Soalnya sinis. Anak Jamzuri adalah salah seorang daripada 1.57 juta pekerja yang berpotensi dijangkiti virus COVID-19 yang kini sporadik, iaitu kes jangkitan dalam komuniti. Inilah yang terjadi apabila kaki strokat menjadi pemerintah angkuh yang enggan mendengar nasihat pakar. Semoga rakyat Malaysia sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amat mengejutkan apabila pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Dr. Muhammad Hayati Othman dilaporkan berkata pesakit kronik yang dianggap tiada harapan untuk sembuh tidak lagi ditempatkan di unit rawatan rapi ICU hospital di negeri Kedah. Dalam sesetengah kes, doktor terpaksa memilih mana perlu dihantar ke ICU sekiranya pesakit terlalu kronik dan tidak mempunyai harapan, kita tidak masukkan dia ke ICU. Beliau berkata demikian berikutan jumlah katil sangat terhad ketika ini. Mengulas mengenainya, Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin bertanya, adakah ini semua euthanasia jenis baharu? Apakah itu euthanasia? Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-97 yang bersidang pada 15 hingga 17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai hukum euthanasia atau mercy killing. Setelah mendengar taklimat dan penjelasan pakar serta meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, muzakarah berpandangan bahawa menghentikan hayat hidup seseorang sebelum dia disahkan mati dengan menggunakan apa-apa cara dan bersandar kepada apa-apa alasan adalah haram dan dilarang oleh Islam. Sehubungan itu, muzakarah memutuskan bahawa perbuatan mempercepatkan kematian melalui amalan euthanasia sama ada euthanasia voluntary, non-voluntary atau involuntary atau mercy killing adalah haram menurut Islam kerana ia menyamai perbuatan membunuh dan ianya juga bertentangan dengan etika perubatan di Malaysia. Dalam pada itu, di negeri yang dilaporkan kes positif COVID-19 tertinggi iaitu Selangor, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga Dr. Siti Mariam Mahmud menafikan bahawa Selangor menerima bekalan 2.9 juta dos vaksin COVID-19 oleh laman Kod Blue bertarikh 3 Jun 2021. Sehingga 1 Jun 2021, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS telah menerima sebanyak 434,070 dos vaksin Pfizer, 146,440 dos vaksin Sinovac dan 34,700 dos vaksin AstraZeneca, menjadikan jumlah keseluruhan vaksin COVID-19 yang telah diterima ialah sebanyak 615,000 dos. Merujuk pada statistik yang dikeluarkan oleh Bilik Gerakan Negeri Selangor, pemberian vaksin COVID-19 fasa pertama melibatkan sebanyak 233,874 dos, manakala pemberian bagi fasa kedua melibatkan sebanyak 192,096 dos. Maka jumlah keseluruhan vaksin yang telah diberikan ialah sebanyak 425,970 dos, kata Mariah dalam satu kenyataan. Beliau menjelaskan bahawa urusan pengagihan vaksin dikendalikan sepenuhnya oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bekalan vaksin yang diperuntukkan kepada negeri diturunkan kepada JKNS, disalurkan kepada bahagian farmasi dan diagihkan kepada Pusat Kesihatan Daerah PKD dan Pusat Pemberian Vaksin PPV untuk diberikan mengikut agihan yang telah ditetapkan. Saya telah merujuk isu ini kepada JKNS dan JKNS mengutarakan bahawa setakat ini vaksin yang diterima oleh Selangor adalah tidak mencukupi. Maka tidak timbul isu Selangor mendapat bekalan sebanyak 2.9 juta dos vaksin dan adalah mustahil untuk Selangor mempunyai lebihan 2.5 juta dos untuk disimpan, ujar Mariah. Beliau berkata terdapat banyak kecelaruan yang ditimbulkan oleh data bersumberkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang diterajui oleh Khairi Jamaluddin yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Pertama, data yang dinyatakan tidak selari dengan statistik pemberian dan penerimaan vaksin COVID-19 di Selangor. Kedua, terdapat negeri-negeri yang memberikan vaksin lebih daripada bekalan yang diterima. Situasi ini menunjukkan data yang dikeluarkan adalah tidak tepat dan sangat mengelirukan, ujar Mariah.
Kata Maria, Selangor mempunyai kemampuan untuk memberi suntikan vaksin harian lebih tinggi daripada sekarang. Namun, kita tidak boleh menggerakkan PPV ke tahap yang maksimum kerana vaksin yang diterima oleh Selangor hanya setakat yang telah dinyatakan. Sehubungan dengan itu, saya ingin menggesa supaya pelaksanaan program pemberian vaksin dapat dijalankan secara telus dengan informasi data-data yang lebih tepat, tegas beliau. Mengulas mengenai kenyataan Maria itu, Pengerusi Pasukan Petugas Khas Menangani COVID-19 Selangor STFC Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Zulkifli berkata dalam satu ciapan di Twitter bahawa Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari telah menjelaskan komitmen Selangor dalam membantu mempercepat kadar vaksinasi demi melindungi rakyat dan Barisan Hadapan Ekonomi Industri Perusahaan Selangor. Selangor belanja 200 juta ringgit beli vaksin, ciap Zulkifli. Menurut laporan, Amiruddin berkata lebih sejuta individu di negeri tersebut akan mendapat suntikan vaksin COVID-19 dibiayai Kerajaan Selangor. Justru jika benar Mosti memberi informasi data-data yang tidak telus, tidak tepat serta mengelirukan, perbuatan tersebut adalah manipulasi politik yang sangat kejam. Ia sengaja mahu memberi gambaran bahawa Kerajaan Selangor yang diperintah oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan STFC tidak cekap dalam mengendali kes COVID-19 di Selangor lantas akan membiarkan penduduknya mati akibat penyakit tersebut tanpa bantuan. Mohon jawab dengan sejujur-jujurnya, adakah ini semua euthanasia jenis baharu? Jika jawapannya ya, siapakah yang melakukan euthanasia bentuk baharu itu? Norma baharu di Malaysia bukan semata-mata tentang pelitup muka, penjarakan sosial dan perintah kawalan pergerakan PKP tanpa henti. Realitinya dan gerunnya adalah pada kehilangan kerja dan mata pencarian, potongan gaji, penafian kebajikan pekerja, tutupnya operasi perniagaan dan keterpaksaan mengikat perut untuk anak-anak senyum lagi seminggu dua. Dan ini masih lagi tidak mengambil kira bukti-bukti hidup di mana sipolan dibuang kerja oleh syarikat yang terpaksa gulung tikar lalu dinafikan tunggakan gaji yang entah berapa bulan lamanya. Kerana inilah masa depan Malaysia memerlukan blanket moratorium. Demikian catatan kekecewaan pemimpin pemuda Pakatan Harapan Howard Lee. Kenyataan dangkal Menteri Kewangan baru-baru ini berkaitan dengan blanket moratorium tidak lain tidak bukan bertujuan untuk memperlekehkan minda dan keringat seluruh rakyat Malaysia yang ramainya kini separuh mati, ujarnya. Menurut Howard, krisis keekonomi mengganggu rakyat Malaysia sebagaimana virus COVID-19 yang meratah hidup-hidup mata pencarian, kesihatan dan nyawa mereka. Dalam hubungan ini, beliau mengecam Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz kerana dilihatnya gagal menghadam masalah rakyat. Mereka yang lena bersemayam di Apex hingga sana, seperti Menteri Kewangan kita seorang ini, jarang-jarang sekalilah terkesan. Malah ada sesetengah daripada mereka girang sekali meraih keuntungan bila mana ada lambakan jualan aset berharga yang terpaksa dijual pada harga ihsan demi kelangsungan hidup rakyat yang ditekan. Ya, setiap kesukaran dan pergelutan di bawah sini nyatanya mengerikan setiap mata yang cakna. Lagi jauh ke bawah seseorang itu di rantaian ekonomi, lagi terdedahlah nadi di leher untuk merana, keluhnya. Beliau memetik kenyataan Menteri Kewangan yang berkata, kami menyediakan moratorium pinjaman secara automatik kepada kumpulan B40. Jika mereka mohon, mereka boleh memperolehinya. Mereka yang kehilangan kerja termasuk M40 dan T20 akan diluluskan moratorium pinjaman secara automatik. Namun Howard mempersoalkan apa keperluan untuk membuat permohonan jika ianya automatik. Proses permohonan seperti ini kebarangkaliannya ada dua, sama ada ia bertujuan menyusahkan lalu membunuh moral rakyat dan bank peroleh kebaikan, ataupun menteri kita ini tidak kompeten dan tidak layak dianugerahkan tanggungjawab seperti itu, ujar Howard. Ketua Pemuda DAP Dapsi itu menegaskan kerajaan sememangnya memiliki dan mengawal beberapa bank. Menurut beliau, Bank Simpanan Nasional BSN dan Bank SME dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan. Bank Exim, Bank Pembangunan Malaysia Berhad dan Agrobank adalah dimiliki sepenuhnya oleh subsidiari kepada MOF Incorporated milik Kementerian Kewangan Malaysia, dan Bank Rakyat pula adalah di bawah pemantauan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Persoalannya,
Bolehkah Menteri Kewangan paling tidak pun mengarahkan bank-bank yang dinyatakan ini untuk memberikan blanket moratorium? Dan sekiranya tidak boleh, tidakkah ini menunjukkan kegagalan menteri tersebut seiring dengan kegagalan sedia ada Kerajaan Perikatan Nasional? Kata Howard, sekurang-kurangnya Menteri Kewangan dan Kerajaan Perikatan Nasional perlu mengutamakan keluhan perit getir kelas pekerja yang hari-hari bergelut dengan ketakutan di kompaun dan ditindas oleh syarat-syarat blanket moratorium. Sekiranya beliau melakukan perkara yang murni ini, rakan-rakan semejanya masih lagi boleh meraih berjuta-juta keuntungan, tak terjejas sedikit pun. Sekiranya tidak, rakan-rakannya itu memperolehi keuntungan yang lebih berlipat-lipat ganda di atas kelas yang paling terdedah kepada kemusnahan ini, katanya. Howard menyifatkan Menteri Kewangan sebagai mengangkat bakul kerana secara retorik mencabar sidang media untuk menamakan mana-mana negara lain yang pencapaiannya setanding dengan kehebatan yang beliau dan kerajaannya telah capai dalam mengendalikan moratorium. Ya, hebat. Memang benarlah pun bahawa kerajaan di atas sana kini dicarta nombor 1 dalam pelbagai perkara, termasuklah memacu negara ke kadar jangkitan COVID-19 yang tertinggi bagi setiap sejuta populasi sekaligus menenggelamkan India. Malah ada satu lagi kejayaan terhebat yang kerajaannya telah capai yang tiada mana-mana negara boleh tandingi, iaitu menggantung demokrasi dengan mengisytiharkan darurat di atas nama pandemik. Penting juga untuk kalian ambil maklum, keseluruhan 75% kes positif dan 80% kes kematian daripada COVID-19 adalah dicatatkan pada tempoh darurat ini. Memang benar sejenis kehebatan yang tidak ada di mana-mana negara lain yang berani untuk pangkas, sindir ahli Dewan Undangan Negeri Pasir Pinji itu. Menurut Howard, kerajaan Menteri Kewangan ini tidak ada keupayaan undang-undang maupun asas moral untuk menggantung demokrasi, tetapi mereka temui juga jalannya. Mereka sehingga kini boleh memacu dan memanipulasi aset-aset dan hak-hak negara atas nama darurat tanpa melalui proses semak imbang di Parlimen. Takkanlah tiba-tiba tiada legal ability to compel bank pula untuk membantu rakyat. Lagipun, bukankah itu asas utama ke atas mengapa sesuatu darurat itu diisytiharkan untuk memberi kuasa mutlak kepada kerajaan untuk melawan pandemik ini? Soal Setiausaha Agung Pemuda Pakatan Harapan itu. Kesimpulannya, kata Howard, jika kerajaan tidak boleh atau enggan untuk menggunakan kuasanya dalam meringankan perit getir rakyat, maka logiklah betullah darurat ini bertujuan untuk menyelamatkan Kerajaan Perikatan Nasional demi kelangsungan hidup politiknya sendiri. Tidak ada sepatah perkataan pun Howard memuji kejayaan kerajaan Cina Komunis menangani COVID-19 dalam tulisan panjangnya. Tidak malukah kerajaan Melayu Islam yang tidak cakna kepada nasib rakyat marhin? Di mana suara kamu, pemimpin pemuda PAS dan Bersatu? Nampaknya isu lembaga getah Malaysia enggan mati begitu sahaja walaupun tampil menafikan dakwaan bekas pengerusinya Dato' Ahmad Nazlan Idris berhubung campur tangan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali membabitkan pajakan dan penjualan 2 bidang tanah milik agensi tersebut. LGM dalam satu kenyataan berkata dakwaan Ahmad Nazlan berhubung campur tangan Khairuddin dalam proses pajakan tanah lot 20013 sebelum ini dikenali lot 76 bercanggah dengan fakta sebenar. Menurut LGM, lembaga perolehan LGM membuat keputusan pada 30 November 2020 bahawa syarikat yang berjaya dalam tender terbuka adalah Al-Nur Foundation dengan harga bidaan tertinggi iaitu 70 sen sekaki selaras dengan kadar penilaian oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Hartanah JPPH Kementerian Kewangan. Katanya yayasan tersebut adalah syarikat berhad menurut jaminan yang tidak berasaskan keuntungan dengan majoriti pemegang amanahnya rakyat Malaysia dan bukan milik rakyat Turki sebagaimana kenyataan Ahmad Nazlan. Pada 3 Disember 2020, LGM menghantar surat kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan akhir bagi keputusan itu. Namun, pada 7 Januari 2021, Menteri mengarahkan tempoh pajakan dilanjutkan kepada 15 tambah 10 tahun dan dibuka kembali Request for Proposal RFP kepada syarikat yang terbabit dengan proses tawaran sebelum ini.
Bagaimanapun sehingga sekarang, perkara ini masih dalam proses tindakan di peringkat LGM dan LGMPC serta belum dimuktamadkan. Oleh itu, kenyataan mantan pengerusi LGM bahawa Menteri mahukan tempoh bajakan 5 tambah 10 tambah 10 tahun adalah tidak tepat. Selain itu, kenyataan bahawa hasil yang boleh diperoleh oleh LGM selepas 25 tahun melebihi 1 bilion ringgit juga adalah tidak tepat. Katanya, LGM menegaskan proses untuk membuat keputusan adalah mengikut tata cara yang telus dan berintegriti, membabitkan keputusan lembaga pengarah terlebih dahulu. Pihak LGM mengambil berat berhubung maklumat separa matang milik LGM yang disebarkan serta tidak akan teragak-agak mengambil tindakan yang sewajarnya termasuk tindakan undang-undang, tegas LGM. Sementara itu, Khairuddin mendakwa sebahagian kumpulan mesra UMNO dan pimpinan UMNO sedang bersemangat menyerangnya menerusi satu laman Facebook. Berikutan fitnah yang tular bertujuan menjejaskan nama baik dan reputasi saya serta agensi di bawah kementerian saya. Kenyataan media menjelaskan fakta dan laporan polis telah dibuat oleh Lembaga Getah Malaysia, LGM dan LGM Properties Corporation LGMPC. Pada masa yang sama, Barisan Peguam telah mengeluarkan notis tuntutan guaman kepada pihak terbabit, kata Khairuddin pada 2 Jun lalu. Kita ketepikan dahulu persoalan milik siapakah Al-Nur Foundation ini. Kita lihat apa kata laman Facebook berkenaan, iaitu sebuah NGO bernama Sedar Malaysia. Beberapa orang walaun yang telah menggelupur sejak beberapa hari ini begitu seronok apabila LGM Properties Corporation LGMPC telah memuat naik kenyataan pengerusi LGMPC dan surat dari peguam mereka kepada Sedar Malaysia. Namun akhirnya LGMPC mahu menyaman satu sahaja perenggan, iaitu kami telah ditunjukkan sebahagian laporan mendakwa isu besar melanda syarikat yang dimiliki oleh Lembaga Getah Malaysia iaitu LGMPC melibatkan ketirisan hasil sebanyak 5.8 juta ringgit pada tahun lepas. Alasan yang diberikan dalam tindakan undang-undang ini ialah ketirisan hasil 5.8 juta ringgit pada tahun lepas itu tidak berasas dan merupakan fitnah. Demikian antara ulasan Sedar Malaysia berhubung surat daripada peguam LGMPC kepada mereka. Seterusnya, Sedar Malaysia berkata pihaknya telah ditunjukkan laporan dan isi laporan itu menyebabkan mereka bertanya beberapa soalan untuk mendapatkan jawapan kerana ia melibatkan kepentingan dan dana awam. Ironisnya, mantan pengerusi LGM dalam kenyataan media beliau bertarikh 31 Mei 2021 mengakui kegagalan tadbir urus LGMPC di mana 3 jawatan kuasa telah dibentuk untuk membaik pulih LGMPC tetapi menteri telah campur tangan. Ini adalah amat menggusarkan kerana sekali lagi kami tekankan ianya melibatkan kepentingan dan dana awam, kata NGO tersebut. Beberapa kali dalam kenyataan balasnya, Sedar Malaysia mengingatkan bahawa isu berkenaan LGMPC adalah berdasarkan kepentingan awam yang melibatkan dana awam. LGMPC adalah entiti yang dimiliki oleh Lembaga Getah Malaysia dan bukannya syarikat peribadi lebay-lebay se-Malaysia, sindir mereka. Sekali lagi perlu diingat, this is about a matter of public interest involving cash reserve of about 1.5 billion ringgit and valuable land dan bukannya mengenai hati dan ego mana-mana pak lebay yang tercalar, tegas mereka. NGO tersebut berkata mereka telah menghantar surat rasmi memohon supaya Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC Parlimen Malaysia menyiasat isu berkenaan LGM. Mereka juga mendakwa surat daripada peguam LGMPC adalah satu taktik intimidasi yang gagal. Bagaimana pula dengan semua soalan yang lain? Kenapa diam membisu? Adakah kerana jawapan pada setiap soalan itu akan mengejutkan rakyat? Soal Sedar Malaysia. Untuk rekod, pengerusi LGMPC ialah Muhammad Ismi Mat Taib yang merupakan ahli jawatankuasa Dewan Ulama PAS. Ahli lembaga pengarah agensi ini termasuk Nurul Islam yang juga naib ketua pemuda PAS Wilayah Persekutuan. Sementara itu, ketua pegawai eksekutif LGMPC ialah Abdul Arif Fahmi Abdul Rahman yang pernah terbabit dengan kontroversi ketika memegang jawatan sebagai ketua pegawai eksekutif CEO Perbadanan Menteri Besar Kelantan
PMBK sekitar tahun 2009. Pada 24 Disember 2010, beliau meletakkan jawatan sebagai CEO selepas bapa mertuanya almarhum Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat mengarahkannya berbuat demikian. Justru tidak hairan jika mereka mempertahankan Khairuddin yang juga Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat. Inilah natijahnya apabila agensi kerajaan dijadikan ghanimah politik untuk menguatkan kedudukan dalam kerajaan. Jika ini cerminan jenama ketelusan dan integriti yang diamalkan, mungkin seperti kata pepatah Inggeris, babi juga boleh terbang. Sekadar penafian tidak mencukupi kerana rakyat Marhin termasuk pekebun kecil getah bukannya bodoh. Mereka tak semestinya percaya. Apapun, PAS bila nak laksanakan undang-undang hudud, ingatlah kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Adanayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.